Apakah itu falsafah akhlak? Falsafah akhlak merupakan satu daripada cabang perbincangan ilmu falsafah yang terdahulu dan juga sekarang. Akhlak secara khususnya adalah kajian tentang khulq atau merupakan kajian jiwa bagi seseorang manusia. Konsep akhlak dalam agama Islam menitik beratkan kepada semua umatnya. Sejak dari kecil lagi, umat yang beragama Islam dididik dengan agama dan akhlak secara formal maupun tidak formal. Apabila aspek akhlak didominasikan oleh perasaan riak dalam mengerjakan sesuatu ibadat, maka pahala tersebut akan menjadi sia-sia dan orang itu akan dilabel sebagai orang celaka yang dipetik daripada ayat Al-Quran iaitu dari surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang melakukan solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat dan bawaannya. Seterusnya, begitulah juga seperti orang yang mendakwa beriman akan tetapi mengabaikan aspek akhlak seperti iman yang dipaksikan oleh perasaan yang ikhlas, jadi sudah tentulah imannya akan runtuh. Seterusnya, mereka juga digelar sebagai munafik, iaitu golongan yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam tapi sebenarnya tidak mengakuinya dalam hatinya. Atau juga kita panggil sebagai zindik, iaitu seseorang yang tidak berpegang teguh pada agama. Semua manusia menurut perspektif Islam adalah sama dan tidak berbeza taraf. Tak ada yang lagi tinggi ataupun yang lagi rendah. Seterusnya, tak ada kelebihan terhadap orang Arab, orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi, lelaki maupun perempuan. Faktor bangsa, warna kulit, bahasa dan juga status sosial tak boleh dijadikan kriteria bagi membezakan status seseorang umat manusia itu dalam perspektif Islam. Walau bagaimanapun, ini berlainan dengan akhlak, iaitu seseorang itu boleh menjadi lebih mulia daripada orang yang lain, iaitu yang sebaliknya, iaitu apabila seseorang itu lebih hina daripada insan yang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang beriman yang paling tinggi darjatnya? Rasulullah menjawab, orang beriman yang paling baik akhlaknya. Manakala hadis pula menegaskan bahawa orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tingkah laku seseorang adalah berdasarkan akhlak yang sebati ada dalam dirinya. Islam sangat menuntut semua umatnya untuk memperbaiki akhlak diri mereka dan seterusnya menjadi suri teladan kepada penganut-penganut agama yang lain. Akhlak yang mulia mampu mensejahterakan masyarakat setempat dan juga sekeliling, justru mengekalkan keamanan negara-negara Islam. Tauhid dari segi syarak ialah mengesakan Allah dengan ibadat serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Ilmu Tauhid pula ialah ilmu yang bicarakan tentang akidah-akidah Islam berdasarkan dalil-dalil yang berkaitan dan diyakini. Antara ilmu Tauhid ialah Al-Ilahiyat iaitu ketuhanan, Al-Nubuwat iaitu kenabian dan Al-Samiyat iaitu perkara-perkara gaib. Fiqh dari segi syarak ialah ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam syarak yang bersifat amali seperti percakapan, perbuatan dan hal ehwal luaran manusia yang diperoleh daripada dalil-dalilnya secara terperinci. Antara hukum hakam fiqh ialah hukum hakam istiqad, amali dan akhlak. Maksud akhlak ialah tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Terdapat dua jenis falsafah akhlak, iaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Pada bahagian yang pertama ini, saya ingin menjelaskan tentang akhlak mahmudah. Okey, baiklah. Apa itu maksud akhlak mahmudah? Maksud akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang terpuji.
dengan kata yang lebih mudah, akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang perlu kita lakukan, yang perlu dicontohi. Terdapat beberapa contoh akhlak mahmudah seperti ikhlas, tawakal dan amanah. Akhlak yang pertama ialah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas menurut bahasa adalah suci, bersih, murni atau tidak bercampur dengan apapun. Sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan perbuatan ibadah atau amal lainnya semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak ikhlas ini ialah seseorang itu sentiasa membantu ibu bapanya membersihkan rumah tanpa mengharapkan sebarang balasan, seperti dia melakukan kerja rumah itu untuk mendapatkan pujian daripada ibu bapanya, untuk mendapatkan duit daripada ibu bapanya. Jadi orang yang tidak mengharapkan sebarang pembalasan semasa dia melakukan amalan-amalan yang baik ini adalah antara orang-orang yang bersifat ikhlas. Terusnya, akhlak mahmudah yang kedua adalah akhlak amanah. Amanah secara bahasa adalah al-wafa, iaitu memenuhi, dan wadi'ah, iaitu titipan. Sedangkan secara definisi, amanah berarti memenuhi apa yang telah dititipkan kepadanya. Amanah ini lebih kepada perkara yang telah diberikan tugas. Contohnya, seseorang itu perlulah bertanggungjawab terhadap tugasnya. Sebagai contoh, Ali sebagai ketua kelas mestilah melakukan tugasnya seperti menyapu sampah setiap hari kerana dia telah diberikan tugas oleh gurunya. Jadi, ahli melakukan tugas tersebut dan ahli digelar sebagai seseorang yang bersifat amanah. Terusnya, akhlak mahmudah yang kedua adalah akhlak tawakal. Tawakal adalah bermaksud menyerahkan segala urusan kepada Allah, iaitu Azza wa Jalla, membersihkannya dari ikhtiar yang keliru dan tetap menapaki kawasan-kawasan hukum dan ketentuan. Orang yang bersifat tawakal ini sentiasa berada dalam keadaan yang tenang kerana dia menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia menganggap semua perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Contohnya, sebagai seorang murid, setelah mengulang kaji pelajaran dengan bersungguh-sungguh, Ali menjawab kertas peperiksaannya. Selepas itu, dia menyerahkan segala keputusan peperiksaannya itu kepada Allah kerana dia telah redha akan usaha yang dilakukan dan dia telah bertawakal kepada Allah. Contoh ayat tentang akhlak tawakal ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada bahagian yang kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang akhlak mazmumah. Baiklah, apa itu maksud akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah ini adalah sifat tercela dan akhlak yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak ini perlulah dielakkan daripada buat oleh semua manusia. Contoh akhlak mazmumah yang pertama ialah riak. Apakah maksud riak? Dalam bahasa Arab, riak berasal dari kata kerja ra, yang bermaksud memperlihatkan. Contoh orang yang bersifat riak ialah seseorang itu bersedekah tetapi kepada fakir miskin, tetapi dia menghebohkan jumlah yang dia memberikan kepada fakir miskin itu, contohnya dengan jumlah yang banyak, kerana dia ingin manusia memuji kehebatannya. Akhlak ini perlulah dihindari oleh semua manusia. Seterusnya, akhlak mazmumah yang kedua ialah sifat ujub. Apakah ujub? Ujub ini bermaksud bangga akan kelebihan yang ada terhadap diri sendiri dan kagum dengan dirinya sendiri. Contoh ciri-ciri orang yang bersikap ujub ialah dia berasa bangga dan hebat dengan dirinya kerana sering melakukan ibadah, amal ibadah yang banyak. Contohnya, dia berasa bangga kerana dia sentiasa melakukan solat tahajud, dia sentiasa pergi ke masjid. Itu antara contoh ciri-ciri orang yang bersifat ujub. Akhir sekali, sifat mazmumah yang terakhir ialah sifat hasad dengki. Hasad dengki ini sangatlah berbahaya kerana boleh mendatangkan sesuatu keburukan. Apakah maksud hasad dengki?
Maksud hasad dengki ialah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada orang lain dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Orang yang mempunyai sifat ini sentiasa berada dalam keadaan hati yang gelisah kerana dia tidak senang melihat orang yang dia dengki mendapat kejayaan yang lebih daripada dia. Contohnya, Ahmad membakar kedai makan Ali kerana kedai makan Ali mendapat sambutan pelanggan yang lebih ramai berbanding kedai Ahmad. Ahmad mempunyai sifat iri hati dan kemudian dia berasa dengki terhadap Ali. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian kes ini ialah falsafah etika memainkan peranan yang sangat penting untuk sebuah bangsa dan negara membina dari segi akhlak dan etikanya. Sekiranya akhlak dan etika tidak dijaga, ia boleh memusnahkan sebuah peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat tentang betapa pentingnya etika dan akhlak dalam sebuah negara ialah seperti negara Jepun. Meskipun negara Jepun bukanlah negara Islam, tapi majoriti masyarakat mereka mempunyai adab dan etika yang tinggi. Ini menjadikan negara Jepun sebuah negara yang disegani oleh negara-negara luar kerana ketinggian adab dan etikanya yang seterusnya menjadikan Jepun sebuah negara yang bukan sahaja kaya dari segi ekonominya, malah juga dari segi etika dan akhlaknya. Justru jelaslah bahawa etika memainkan peranan yang penting dalam membantu setiap individu membentuk keharmonian, kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian hidup.